لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dari kurnia-Nya pada malam ini kita telah pun selesai melaksanakan sembahyang fardu maghrib berjamaah. Semoga-moganya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan itu sebagai bekalan dan juga simpanan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lalu kita berhenti di muka surat 138 ni. Mana ayat Quran? Oh itu. Wallazi bawah. Ini. Muka surat 138 dan safat 138. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yusaddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa fataradda. Surah Taha ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Maksudnya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya kiamat akan mari. Maknanya kiamat itu pasti akan mari. Ada orang yang meramalkan kiamat akan berlaku pada tahun 2013. Maknanya tahun depan. Itu dia ramal. Betul ke tak betul itu ramalan ya. Walau bagaimanapun ramalan kita tentunya tak betul. Ataupun mungkin ramalan kita bukan mesti betul. Itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menyatakan bahawasanya kiamat ini akan berlaku lebih kurang 70 tahun daripada hari ini. Maknanya 70 tahun dia kira 1500 tolak 1433. Jadi kita berada tahun hijrah 1433. 1500 tolak tadi itu ada 67. Jadi dia kata sekitar yakni 70 sana, lebih kurang 70 tahun akan berlaku kiamat. Tak apalah. Yang penting kiamat itu pada hak Tuhan. Cumanya kiamat inna sa'ata atiyah. Sebab itu Tuhan letak sini inna harfu taukidin atau harfu nasbin wa taukidin. Inna ni huruf menasabkan kerja nasab isim, raf'a khabar. As-sa'ata isim bagi inna, atiyatul khabar bagi inna. Tetapi di sini dia bagi tahu inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan berlaku. Maknanya tidak ada mana manusia boleh mengingkarkan akan wujudnya kiamat. Sebab itu dunia akhir. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri yang akhirat atau negeri akhirat itu maknanya khair, iaitu lebih baik daripada negeri dunia, negeri yang sedang kita berada. Jadi kenapa nak kiamat pula? Kerana Tuhan nak tunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tak ada keadilan Tuhan atau tak dinampakkan keadilan Tuhan, mungkin orang kata Allah Subhanahu wa taala tak adil. Sebab segala catatan yang dicatat oleh malaikat kanan dan juga kiri, ya, dia tu kanan kiri. Maknanya saya punya catatan saya pun tak tahu, catatan orang lain pun saya tak tahu. Jadi kalau nak tunjuk keadilan Tuhan, bukti Tuhan tu adil, maka dua pegawai, dia punya ketua lah, ada lagi orang lain, dua pegawai besar ni.
Raqib dengan Atid, maka dia catit. Tak ada satu yang kurang, tak ada satu yang lebih. Tapi kalau kita catit, mungkin satu lebih atau mungkin satu kurang. Tak kena gaya banyak orang. Mula-mula pilihan raya kira-kira kalah 15. Kira-kira kalah 15. Tapi bila kira lagi sekali, yang kalah menang 615. Itu macam mana gaya dia ngira. Mula-mula dia kalah 15 kan. Saya bertanding dengan Pak Imam, saya kalah 15. Kira mula-mula. Bila kira lagi sekali pasal protes, saya pula menang 615. Cuba tengok 15 dengan 615. Betul tak nombor? Jadi tak logik kan? Kalau kata saya menang 16 atau saya menang 2, logik pada akal manusia. Tapi kalau sekiranya saya kalah 15, kira lagi sekali, saya menang 615. Maknanya peti dah layak. Itu contohnya. Jadi maknanya kiamat pasti. Ya, tak ada siapa yang boleh mengingkarkan sebab Tuhan ni adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru. Dia perintahkan kita bil 'adli wal ihsan supaya kita berlaku adil. Itu pasal timbul parti keadilan. Ada semua adil. Kata demo lah, awak tak tahu. Adil lah. Adil ni maknanya ialah wad'u syai' fi ghairi mahal. Letakkan sesuatu tak kena bertempat zalim. Lawan bagi zalim itu maknanya adil. Jadi kalau zalim Tuhan tak bagi. Kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada rakyat jelata, zalim kepada isteri kita, zalim kepada suami kita, zalim kepada anak-anak, itu tidak dibenarkan syarak. Maknanya ghair masyru'in. Itu tidak disyariatkan. Yang disuruh kita ni berlaku adil. Akan aku sengaja merahsiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Tuhan makna tak bagi tahu lah, hatta mati pun Tuhan tak bagi tahu. Cuma barangkali kemungkinan apabila mana kita ni adalah tanda-tanda lah, tanda-tanda. Tak pernah dia ngelekit. Apa kata orang tua dulu? Dia kata ini gambarnya orang terbiak. Apa yang mati? Itu tanda kemungkinan. Hakikatnya bukan ada tanda bila orang gelak dia mati. Atau apabila mana dulu orang makan dia nak boleh kuat makan, makna tanda tidak. Itu kemungkinan. Hakikat mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tapi bila mati, ya, umur Nabi Muhammad pun 63 tahun, umur kita pun sekitar sama ada lebih 10 tahun, sama ada cepat 10 tahun, ataupun lingkungan itu, ataupun di bawah daripada itu. Jadi kalau kita sekarang ni ada umur 70 tahun, maknanya hubaya lah. Maknanya jaga-jaga lah, mati-mati lah. Barangkali mungkin Tuhan bagi lagi 5 tahun. Barangkali dia bagi lagi 2 minggu. Barangkali ikut balik kuliah ni, dengar-dengar cerita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maknanya kita beramal, ibadah, yakin, ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditonjolkan tentang apa yang kita lakukan itu. Walaupun kerana kita rajin banyak semayang atau banyak puasa, banyak sunat, dia bukan sebenarnya yang melayakkan kita masuk syurga. Masuk syurga itu dengan rahmat Tuhan. Bukan dengan sebab kita rajin semayang, bukan sebab kita rajin sedekah. Tinggal lagi ada kebajikan yang kita buat, maka Tuhan terhebatkan rahmat. Kita rajin semayang, buat baik, maka Tuhan itu tengok kita buat baik, maka dia campakkan dia punya rahmat, maka dimasukkannya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rajin semayang masuk neraka. Ada orang rajin berjudi, maka dia masuk syurga. Sebab penentuan neraka dengan syurga Allah. Tetapi innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan itu tidak menyalahi janji. Maknanya orang baik layak tempatnya syurga. Orang yang jahat layak tempatnya masuk neraka. Orang yang menentang Islam tempatnya ke neraka. Orang yang memperjuangkan Islam tempatnya di syurga. Orang yang memang rajin masjid, semayang, jemaah, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, layak tempatnya syurga. Orang yang nikah meko, bunuh orang, tipu, hampir kuasa, lepas tu beli
Don yang tu masuk neraka. Senang, tak payah benar. Yang elok layak syurga. Yang tak elok layak neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang yang buat baik walaupun besar debu, maka dia juga akan melihat kebaikan yang dilakukan olehnya. Barang siapa yang melakukan syar, iaitu kejahatan, walaupun sebesar semut, kata setengah para alim ulama, maka dia juga akan diperlihatkan dia punya kejahatan. Kita besok puasa besok pun tak lama dah pun, tak sampai 2 minggu ya. Tok Imam atau Tok Bila berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak ke minta syurga. Kita minta neraka ke minta syurga? Minta syurga tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, nas'aluk, aku minta, aku harapkan, aku memang hendak benar redha kamu dan juga syurga kamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Teman tak ada, teman tak syiok. Maknanya murka kamu dan juga neraka kamu. Semua orang nak syurga. Sami Wedu pun nak syurga, Ramasami pun nak syurga, Atong pun nak syurga, Dolah pun nak syurga, Rosmah pun nak syurga, Najib nak syurga, Mak Melukuk pun nak syurga. Semua nak syurga. Tak ada orang nak neraka. Tetapi ada kesyarat untuk kita masuk syurga. Kalau kita nak syurga, tentu ada syarat. Kalau kita nak pergi haji, mesti ada syarat. Kena ada 10 minggu, 15 minggu tanpa haji, baru naik nama. Itu pula ada lagi syarat. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tak kena gaya berapa tahun? Kalau sekarang dah tak berapa tahun boleh pergi Mekah? 15 tahun, 20 tahun. Umur 60. Umur 60 baru boleh pergi. Kalau tak ada 60, tak ada. Ada kalau orang tua 70 tahun. Lambat dia, lambat. Pasal apa? Pasal kota kita tu sekomit. Kota kita tu sedikit. Jadi sebenarnya masih elok orang yang nak ke Mekah tu berkali-kali ke Mekah. Kalau kita selesaikan masalah orang yang nak ke Mekah tu, tutupkan nama dia tu, mungkin orang lain boleh pergi. Tapi walau bagaimanapun, pasti orang ni ramai. An-nas yang kathir jiddan. Manusia ni ramai. Lantaran daripada manusia tu ramai, jadi pakat berebut. Itu sebab yang eloknya ke Mekah ni orang muda-muda, ada masa muda. Bukan orang muda, masa muda. Kalau dah mula baru nak ke Mekah, baru nak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tak lalu dah ngapai ni pula. Nak baca banyak pun tak lalu. Daripada naik bas tu, daripada Abar Ali ataupun Zulhulaifah, nak sampaikan ke Makkah Mukarramah lebih 400 km atau 450 km nak bertalbiyah, rasa-rasa penat, pasal dah umur. Tapi kalau muda tu mungkin gagah sikit, kuat sikit. Tapi orang muda nak enjoy pula. Orang muda nak enjoy, orang tua nak rehat. Jadi masa muda pun tak dapat manfaat, masa tua pun tak dapat manfaat. Yang itu na'udzubillah min dzalik. Saya kena baca bismillah ma syaallah, la yasriqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaallah, la yasriqus su'a illa Allah. Bismillah ma syaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Jadi kita tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya apa yang kita usahakan, maka kita akan dilihatkan. Sama ada usaha kita itu ikhlas ataupun tidak. Ada orang sembahyang tak ikhlas. Ada orang sembahyang dia ikhlas. Ada orang dia berjuang ikhlas, syurga baginya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada orang berjuang tak ikhlas, tak dapat syurga. Jadi maknanya kembali balik, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua tu mesti mukhlis. Nama dia pun mukhlis. Di bawah dia punya surat pun al-mukhlis lillahi ta'ala wa tawqiruhu. Dan dia punya sign dia dia ikhlas, layak dengan syurga. Jadi kalau dia tidak ada ikhlas, maka dia tidak layak untuk bertemu ataupun nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Maka sesekali jangan kamu dipalingkan dari memperingatinya, ya, dalam kurungan bainal qausain, oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ramai orang ikut hawa nafsu. Pasal nafsu ni ngajak kita ni maknanya kepada jahat. Tak ada nafsu ngajak pada baik, kecuali kalau nafsu itu tinggi, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau nafsu tu dia mutmainnah, maknanya maqamnya tinggi. Nafsu yang tenang, yang cemerlang, dia kata yang gemilang, yang terbilang, yang bukan telur temelang, yang bukan temberang, tinggi nafsunya. Maka dia irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka dia akan pergi balik atau mundur bertemu dengan Tuhan yang mardiyah, yang mana Tuhan itu redha. Udkhuli jannati, masuklah yung, ya. Pasal apa dia panggil yung? Sebab nafsu itu diiktibarkan muannas. Maka letak irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dia muzakkar, maka dia tak kata fadkhuli, fadkhul. Itu kaedah ini, yani kaedah atau qawaid binisbati lughat al-arabiyyah. Man darasa al-lughat al-arabiyyah fahuwa yafqah, yata'ammaq, yafham. Wa man lam yadrus la yumkin alayh an yafham. Maksudnya kalau orang tu belajar dia tak faham. Kalau orang tu tak belajar bermakna dia tidak akan faham. Itu dia tersulut apa namanya kaedah ni. Jadi yang ini az-zuhur, yang ini al-inas. Itu ada kaedah sebab Quran tu bahasa Arab. Kalau Quran turun dalam bahasa Melayu, ramai orang Melayu faham. Turun bahasa Arab, orang Arab pun tak faham. Saddam Hussein tak faham, Husni Mubarak pun tak faham, Muammar Gaddafi pun tak faham. Tak faham. Pasal apa? Pasal dia Arab, dia tak sure faham. Tak ada dia ngobokkan otaknya supaya dia faham. Tapi kalau dia tak faham, dia dah senang. Pasal kullu yawmin yatakallamu bil lughati al-arabiyyah. Setiap hari dia bercakap Arab. Apabila mana indama yaqra al-Quran fa huwa yafham mubashara. Apabila mana dia baca Quran spontan. Pasal dia Arab. Tapi kalau kita orang Melayu baca Quran, tengok ni Nun mati pun tak habis lagi ni, panjang pendek pun tak habis, nak ambil makna lagi tak dapat. Jadi maknanya orang Arab yang faham Quran tu pun tak dapat faham. Abu Lahab, Abu Talib bukan berada pada zaman kita, berada pada zaman Nabi, yang mana Nabi itu kalau Abu Talib makna Nabi itu anak saudara dia pun dia tak boleh faham. Sampai Nabi kata macam mana, ya Allah, turun Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu ya Muhammad tidak boleh mencampakkan hidayah kepada orang yang kamu kasih. Apa salahnya? Nabi berdoa, ya Allah, bapa saudara aku ni banyak tolong aku. Kalau tidak karenanya ya Allah, maka macam mana aku nak cerita Islam? Engkau campakkan dirinya terima Islam? Tidak. Tak ada, innaka la tahdi man ahbabta. Cuma kata kitab Aqidatul Majin, dia kata Abu Talib itu ringan sikit azab ataupun seksa ni. Itu tuan-tuan rujuk dalam kitab Aqidatul Majin. Kalau dulu Ustaz apa nama arwah Ustaz Sabran Ismail dengan tuan-tuan Aqidatul Majin. Kitab itu ada. Saya pun ajar kitab itu juga. Kitab itu diajar di Masjid Al-Furqan SPPK. Dah zaman Jomin, dekat 10 tahun dah. Baru muka surat 40. Tapi dah tahun berhari. Pasal apa? Pasal baca sikit. Dia bukan boleh baca banyak. Akidah baca banyak. Merabat debit orang yang ngajar dengan orang yang belajar. Yang ngajar pun mangkor, yang dengar pun mangkor ni. Pasal akidah ni dia ialah menceritakan mangkor yang tak dapat, yang tak tertonggo di depan. Kalau kita ceritakan ayo dalam gelang, ni senang pasal ayo. Nampak? Dia ceritakan hai Tuhan. Hai Tuhan. Kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak explain ataupun nak bagi tahu, nak terangkan, nak tauhidkan kepada orang, sedangkan manggah yang kita cerita itu tak nampak. Kita cerita kiamat ni. Kiamat. Ya ke ada ustaz? Jadi kita nak nampak macam mana? Ya. Nak kita ngabarkan macam ini bentuk kiamatnya. Mana dapat? Tak dapat. Pasal benda itu belum kita tengok lagi. Jadi yang itu maknanya iman. Amantu billahil azim
wa kafartu bil jibti wal taghut. Aku beriman Tuhan yang Maha Besar dan aku kafir, aku engkar, aku tak percaya dengan tawaghit ataupun taghut. Itu dalam amalan yang kita baca, iaitu maksurat pagi atau maksurat petang, atau dalam amalan Syekh Al-Haddad orang belah Yaman sana, iaitu dalam zikir wirdul latif. Dia tu amantu billahi al-azim wa kafartu bi jibti wa taghut. Dia doa wirid yang patut diamalkan supaya dia menjadi dinding kepada diri kita, supaya maksudnya gangguan-gangguan daripada manusia ataupun syaitan ataupun yang sewaktu dengannya, supaya tidak hinggap ataupun tidak mengenai dalam hati kita ataupun mungkin pada tubuh badan kita. Itu kita kena amalan zikir ya. Sama zaman-zaman mutaakhir, nak sampai kepada PRU 13. Nak sampai PRU 13 ni mungkin kena 5 tahun kot baru pilihan raya ya. Jadi perjalanan hari demi hari, minggu demi hari ini mungkin lontaran santo sihir akan terjadi. Sebelum mangga-mangga itu hinggap pada diri kita, amal. Kalau kita kata tak ada wirid nak amal, Quran lah. Quran jangan lupa lepas subuh tengah juzuk, lepas isyak tengah juzuk. Bermakna satu hari satu juzuk. Sikit tu, tapi sikit-sikit tu pun merabat jadi juga nak baca. Lepas subuh setengah, lepas isyak setengah. Atau hayul lepas subuh juzuk turun. Habis tu. Itu paling kurang. Sahabat Nabi, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Azkar Nawawi, satu hari khatam 8 kali Quran. Satu hari dia khatam 8 kali. Sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Yani yawm wahid fi nafsil yawm dia khatam 8 kali Quran. Itu kalau satu hari khatam 8 kali, besok saya rasa mungkin tumbang pun. Apa tak kisah, tak ada keluar suara dah. Kalau nak baca pun suara tak keluar, otak kita pun tak boleh mikir. Dia mati ke pada minit tak boleh. Pasal dah 8 kali khatam. Bayangkan 8 kali khatam. Mana rokok mata kita gamak ni ya? Tengok Quran tu, tak gamak. Jadi makam kita tidak seperti mana makam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah apa-apa juga yang patut kita baca. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil 'ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu kita amalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil 'ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca 7 kali setiap hari. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 129 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari 100 kali. Itu yang mansur. 100 kali nak baca. Setakat kata 5 kali, 6 kali, 8 kali juga tak. Tapi kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Tak lama sebenarnya, baru tengah saat je, tengah minit je satu. Jadi maknanya kalau 100 kali baru 50 minit. Tapi 50 minit tu lain tak lah, boleh kepoyak nak makan juga. Jeruk putih pun nak makan juga, jeruk maman nak makan juga. Jadi tak ada. Jadi pasal teringat jeruk maman, tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tidur, nak beruluh surah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam. Pasal apa kelebihannya? Kalau kubur besok, dia tukar jawab. Bila mungkar wa nakir, dia pakat bertanya, marabuka. Surah tadi yang kita baca tu, dia jawab. Kita rehat. Kalau kita baca lah, kalau tak baca, kita kena jawab. Itu kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tidur tu baca ayat kursi, nak tidur baca surah Fatihah 3 kali, baca qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, baru baca bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama-Mu ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, aku mati. Pasal tidur itu sebenarnya mati kecil.
Mati betul-betul itu mati besar. Bila kita berolong, tum pejam je mata, makna mati kecil. Kalau ada nyawa, ada Tuhan nak bagi, besok jagalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Tuhan bagilah, kalau tak bagi dia, kita keluarilah sejak hari bila mana. Malam pertama nasi dengan gulai tempoyak. Malam kedua nasi dengan apa nama masak kurma kambing. Malam ketiga kita keluari sup kambing. Kalau tak ada nyawa. Jadi tuan-tuan ya, sementara masih lagi ada nyawa. Sementara lagi Tuhan masih lagi memberikan nyawa, kita boleh menyedut oksigen. Kita ada bernafas dan kita boleh membuangkan buang karbon karbon oksida, karbon monoksid, apa nama? Karbon dioksida. Sedut, lepas tu kita buang. Berapa kita bayar sewa sedut nafas sebulan? Perancat kereta kita bayar. Lesen kereta kita bayar. Ini yang kita sedut ni ada nafas ni, boleh hidup, boleh cakap, boleh merenung, boleh segala-galanya. Berapa sebulan sewa ni yang kita bayar dengan Tuhan? Kalau tak kata sewa pun, agak-agak apa balasan kepadanya, walaupun dia tidak mengambil manfaat daripada apa yang kita buat. Apa benda tu? Patut kita semua sewa. Masuk bila ayah nak membesar pun 3 kupang. Kencing duduk 5 minit tak sampai 2 minit pun kena bayar 3 kupang. Yang ini kita ambil sedut nafas dari Allah Ta'ala, kita bagi. Berapa duit kita bayar sebulan? Free of charge, majanan. Yang minahnya la yafa'ala lera wala rizq wala dalarat. Apa pun kita tak bayar. Tapi kita lupa juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa nak buat? Manusia banyak makan nasi itu lupa. Nasi kan, cakap Melayu, nasi. Arab kata nisyan, lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah. Jangan ambil salah lah kalau kami ni lupa, ya Allah. Itu kita doa. Kalau tanya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah. Jangan kau ambil kira lah kalau kami lupa. Akhta kalau kami salah. Itu kita baca tahlil ni, tapi orang Melayu baca tahlil. Bukan tahu baca ni, yang tahunya hadir batin nasi dengan gulai tempoyak ataupun jeruk mama. Itu dia tahu apa yang dia baca, bukan dia tahu ya. Jadi tuan-tuan ya, kita kena ingatlah apa nama tentang hati buat kematian. Jadi hawa nafsu ni maknanya jangan kita ikut dia. Ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Laban tebin kita, tulis perin kita masih hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah dengan Allah mengenai hari akhirat pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Seperti dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, za'amal ladzina kafaru an law yub'atsu qul bala wa rabbi, apa tu? La tub'atsunna, dia tulisannya halus tu. Ni kadang-kadang kita punya mata tengok tulisan tak nampak ya. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la yub'atsunna. Tu surah At-Taghabun ya, ayat ke-7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Orang kafir kata dia tak akan bangkit. Orang apa namanya Mu'tazilah, dia kata apa? Kami besok kalau bangkit hari kiamat pun 7 hari. Untuk 7 hari. Siapa dia Mu'tazilah? Mu'tazilah yang dibawa ajaran itu oleh Wasil Ibn Atha, iaitu Syekh Jubai, iaitu guru kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijrah dan juga mati tahun 324 Hijrah. 40 tahun akidahnya Mu'tazilah. 40 tahun bukan hari. 40 tahun akidahnya Mu'tazilah. Tapi bila bertengkar masalah dengan gurunya, budak kecil yang mati ni, budak mati kecil ni masuk syurga, masuk neraka. Tukar. Dia tak setuju
dengan pandangan Tok Guru dia, Tok Syekh dia, maka Imam Abu Hasan Asy'ari ulama Baghdad ni keluar. Maka dia pun menubuhkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kita ikut, yang kita ngaji usul hidam baqa' tu. Itulah daripada sedutan ilmu yang dikumpul, disusun oleh Abu Hasan Asy'ari dengan sahabatnya Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijrah. Ini tuan-tuan ya, maknanya atikat kita ni bahawasanya Allah Ta'ala, orang kafir ni dia kata kami tak akan dibangunkan. Dia pun kata kami akan dibangunkan bila? Iaitu sab'at, ada kata ayyaman ma'dudah. Dia menafsirkan ayyaman ma'dudah dengan makna 7 hari. Kalau 7 hari kita bangun saja, apa habis kiamat tu. Sedangkan keyakinan kita kiamat ialah buat selama-lamanya. Aku tak selama-lamanya. Mayang hijau, puasa tak ada, apa pun tak ada. Yang ada ziarah. Ziarah Allah Ta'ala. Ziarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ziarah mak bapak kita. Ziarah guru kita. Ziarah segala-gala lah. Ada dalam dia punya barnamis tu. Dia punya jadual tu ada. Kita ikut je. Semayang tak ada apa pun tak ada. Yang ada makan, minum. Kencing, berak pun tak ada. Tak ada kencing. Kalau kencing bangun lah syurga dia. Tak ada kencing. Berak pun tak ada. Yang ada ziarah. Itu seronok dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak masuk syurga, apa yang patut ada? Sebab itu Tuhan kata, dia kata ala tunjukum ala tunjikum min apa? Adakah aku nak tunjukkan kamu satu perniagaan yang cukup besar? Tijaratin tunjikum min azabin alim, satu bisnes, satu korporat, satu perjalanan yang boleh melepaskan kamu daripada azab api neraka. Yang pertama katanya tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kamu beriman dengan hari kiamat. Maka kamu akan lepas. Itu dikata satu bisnes, satu korporat, satu maknanya bukan cincin 24 juta. Bukan apa nama lagu ada satu